Okey, untuk pengetahuan, kalau dekat IG ni kita kurangkan sikit dia punya, orang kata apa ni, kita kurangkan dia punya kualiti dia sikit lah. Kualiti dari segi apa? Dari segi sound. Di mana sound dekat IG ni mungkin kurang jelas berbanding dengan dekat uh, Facebook. Sebabnya dekat IG ni kita tak save kan, tapi dekat Facebook ni kita save. Cuma nak tanya, dengar tak suara? Jelas tak suara yang dekat IG? Sekali lagi, dengar tak suara yang dekat IG? Suara clear tak? Pakai ikan pelikat tu tak boleh. Ikan pelikat tu memang kita punya tradisi Melayu. Habib-habib pun pakai ikan pelikat. Apa salahnya nak pakai ikan pelikat? Okay, tak. So, Ana kira jelas. Alhamdulillah. Jadi, marhaban sahabat-sahabat Syah. Marhaban sahabat-sahabat jemaah. WAP sekalian. Marhaban semuanya. Ahlan wa sahlan. Dan Alhamdulillah Ana nampak banyak juga yang mutafakih kat sini ya. Jadi kalau Ana salah ke apa, boleh tegur. Nah, kita mulakan kita punya perbincangan dengan suratul Fatihah. 3 kali qul huwallahu ahad dan 3 kali selawat. Bismillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sebabkan pada hari ini insya-Allah kita akan buka kitab-kitab tafsir atau bahasa Arab kita kata kutubut tafasir. Maka marilah kita sama-sama mendoakan Allah Rabbi. Jatuh pula dia ya. Okey. Jadi sebabkan kita nak baca kitab-kitab tafsir, kitab-kitab tafsir, maka marilah sama-sama kita mendoakan kepada semua mufassir-mufassir atau bahasa Arabnya mufassirin yang telah menabur bakti mereka untuk mencari makna-makna Al-Quran. Betulkan kamera? Macam mana tu? As in, apa yang masalah pada kamera tu? Ke dah okey? Okey, kita sedekahkan kita punya bacaan Al-Fatihah kepada semua mufassirin yang telah berusaha mencari makna-makna Al-Quran berdasarkan hadis-hadis Nabi. Yang pertama kita sedekahkan kepada guru yang mengajar saya tafsir, iaitu ayah saya sendiri, Haji Kamaruddin bin Haji Muhammad, dan juga kepada guru saya yang mana daripadanya saya belajar 3 ilmu utama, iaitu ilmu tafsir, ilmu akidah dan juga ilmu usul fiqh, iaitu Ustaz Ahmad Faiz bin Khalil atau lebih dikenali sebagai Ahmad Faiz Fatih. Juga kepada Syekh Ali Jumaah hafizallahu taala yang menerangkan kepada kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan semua a'imah Ahlussunnah wal Jamaah dan asatizah Ahlussunnah wal Jamaah. Juga kepada Syekh Fakhruddin Ar-Razi alaihi rahmatullah, juga kepada Imam Ibnu Kathir alaihi rahmatullah, dan juga kepada Imam Sawi dan juga Imam Jalalain, iaitu Jalaluddin Mahalli dan Jalaluddin Suyuti alaihim rahmatullah. Dengan berkat dan rahsia suratul Fatihah disedekahkan kepada semua masyayikh-masyayikh kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ayat yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah suratul Ahzab ayat ke-33. Kalau dekat surah betul-betul kita boleh suruh Fawaz baca sebab Fawaz dia hafiz Quran. Tapi sebab hari ni saya dengan isteri saya je yang dalam bilik ni, dan isteri saya pun nak bersiap, jadi saya lah yang kena baca. Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Nah, perbincangan kita pada hari ini saya full juga. Masya-Allah, semua hufaz belaka ya kawan-kawan Ana. Ana je yang tak hufaz. Nak hafal juz 30 pun kadang-kadang sangkut. Tap. Itulah tu dah terbiasa dengan usul, kita boleh suruh orang lain baca terjemahan ni sebab kita yang ni kita lah je lah yang baca. Okey, tap. Apa dia punya terjemahan dia? Terjemahan dia saya ambil daripada terjemahan Quran karya Bestari. Masa ni dapat anugerah nasyid. So dapat hadiah Quran ni. So apa terjemahan dia? Terjemahan adalah, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias serta bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dahulu. Laksanakan solat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Nah, itu adalah terjemahan dia. Nah, pada hari ini kita punya perbincangan fokus kepada 5 perkara. Apa dia 5 perkara tu? Yang pertama, kita nak tengok sekarang ni heboh isu kan, pasal perkataan waqarna. Is it waqarna tu maksud dia corona? Bukan. And sebab apa? Senang je. Sebab apa? Corona tu dalam ilmu dalam tulisan Arab kita tak eja guna huruf qaf. Kita eja guna huruf apa? Huruf kaf. Huruf kaf, okey? So ejaan bahasa Arab dia adalah kaf, waw, ra, waw, nun, alif. Kuruna macam tu. Dan juga dulu ada teori yang kata, orang kata apa ni, corona ni sebenarnya ulama dah sebut dalam kiai, ada satu kiai tu dah sebut dalam Iqra. Dia kata corona zamana kadzaba. Tapi masalahnya corona tu dalam bahasa Arab maksud dia adalah bersambung-sambung. Dan juga boleh juga kita nak kata huruf qaf, ra, nun tu membawa maksud zaman. Yang mana kita sebut dalam bahasa Arab kita kata kurun atau qarn. Qarn ni contohnya kita kata kurun ke-5, kurun ke-16 itu kan. Kurun ke-16. Dah wujud kurun ke-16. Masihi dah wujud. Itu contoh dia dalam bahasa Arab. Tapi itu satu. Okey, lepas tu satu lagi ada pula yang kata virus corona ni kita kena kita jangan sebut dia corona sebab corona maksud dia bersambung. Dia dah pandai dah bahasa Arab. Alhamdulillah. Dulu sebelum ni tak pandai bahasa Arab. Sekarang dia dah pandai bahasa Arab. Sekali dia kata pula apa? Corona ni maksud dia bersambung. So kalau kita sebut corona nanti virus tu akan bersambung-sambung, tak akan berhenti. Jadi cara kita nak atasi masalah ni adalah satu je cara dia. Cara dia apa? Cara dia adalah kita jangan sebut corona, kita sebut KIF. Jadi ada KIF-19. KIF-19 laisa sahih. Sebab apa? Okey, saya sebenarnya jujurnya saya tak jumpa orang alim yang cakap macam ni tau. Kalau saya dengar daripada mulut orang kata apa? Arifu billah, yakni orang-orang yang wali Allah, dia kata macam tu kan. InsyaAllah saya tak akan berani komen. Tapi sebabkan benda ni saya dah dengar sendiri daripada Buya Yahya pun, daripada masa dia explain dekat Al-Bahjah. Dia dah kata dah benda tu semua tak betul kan. Sebab apa? Kenapa? Betul, kif tu maksud dia berhenti, betul. Kenapa saya kata tak betul? Sebab apa? Ejaan corona bukan guna huruf qaf. Sekali lagi, huruf dia digunakan dengan huruf kaf. Walau bagaimanapun ada possibility tak benda tu betul ataupun benda tu datangnya daripada ulama. Saya rasa sebenarnya mungkin ada possibility. Sebab apa? Ulama dalam Quran sendiri kan Allah ada sebut jangan sebut perkataan ro'a ke apa tak, saya tak ingat kan. Tapi katalah perkataan walakin zurna kan, kami telah melihat. Sebab apa? Ro'a tu dia ada kena mengena dengan, dia ada bunyi sama sikit dengan perkataan gila macam tu. So sebenarnya dalam Quran adalah kaedah yang digunakan tu wujud. Cumanya sebabkan yang menyebarkan tu kebanyakannya orang yang tak ada ilmu, saya takut nanti dia akan jadi bid'ah semata-mata. Jadi untuk kita
mengelakkan orang memandang buruk pada Islam kan. Sebab nanti orang duk kata Islam ni apa mengarut ni, cerita pasal benda macam ni kan. Untuk elakkan benda-benda macam tu berlaku, maka saya banyak juga nampak asatizah-asatizah lain yang mencegah benda tu. Maka saya katakan saya lebih cenderung kepada kalau nak amalkan tu amal senyap-senyap lah, tak payah nak ajak orang. Sebab apa, kalau sebab saya tak berani nak kata apa ni, benda tu salah total ke apa, sebab kaedah tu ada lebih kurang macam dalam Quran kan, di mana kita jangan sebut benda yang dekat-dekat dengan benda yang buruk. Tapi saya nampak tak ada ulama' yang setakat ni menyokong. Tapi kalau seandainya ada ulama' menyokong nanti, untuk saya selamat, saya kata kalau nak amalkan pun amal senyap-senyap, jangan ajak orang. Sebab kalau ada salah, kalau benda tu betul pun kan, tak adalah malu. Kalau benda tu salah, tak adalah malu. Kalau benda tu betul pun kita tak rugi. Okey, Tab. So apa maksud sebenar qarn? Okey, qarn ni dalam Al-Quran ulama tafsirkan. Okey, saya bahagikan ada 4 tafsir tentang perkataan qarn ni. Imam Ibn Kathir dalam tafsir dia, saya sebenarnya guna Ibn Kathir ni, saya guna 2 version. Satu version saya guna tolong ambil sekejap yang bahasa Melayu tu. Saya guna yang bahasa Melayu. Okey, cumanya saya nak bagi tahu dekat antum semua, dekat sahabat-sahabat semua. Ni saya guna version yang ni, bahasa Melayu dia. Kelemahan kita guna version yang ni kan adalah version ni adalah version terjemahan, dan terjemahan tak dianggap sebagai hujah. Maksud tu tak dianggap sebagai hujah tu apa? Kalau kita berhujah guna terjemahan, hujah kita tak diterima. Okey. Tapi untuk orang nak dapat gambaran sikit-sikit apa agaknya Imam Ibn Kathir cakap, tak ada masalah. Cumanya saya tak sukalah untuk menjadikan benda tu sebagai, orang kata apa, sebagai sandaran. Kalau masa zaman-zaman sekolah tu boleh lah kan, tapi kita sekarang dah kat universiti kan, takkan nak guna terjemahan lagi, bawa malu lah kan. So gunakan yang mana? Gunakan yang bahasa Arab. Masalahnya dekat rumah saya tak ada yang bahasa Arab punya yang penuh. Tapi Alhamdulillah, Allah SWT bagi rezeki dekat family saya, kita orang ada yang muhtasar tafsir Ibn Kathir. Yang mana muhtasar ni adalah, nampak macam tengah borak dengan 2 orang kan, sebab apa ada 2 kamera. Okey, muhtasar ni adalah ringkasan. Ringkasan yang siapa yang buat ringkasan ni? Yang buat ringkasan ni adalah Muhammad Ali As-Sabuni. Nama sama Muhammad Ali, cuma dia As-Sabuni, saya Al-Husaini. Okey, perasan. Okey, tab. So ni adalah jilid ketiga. Dan muhtasar ni dia banyak, saya nampak lah dia punya kaedah dia banyak buang mana yang nampak macam Imam Ibn Kathir ulang explanation tu, dia akan buang, dia akan letak mana yang betul-betul gist dia lah. Masya-Allah Fawaz, jangan macam-macam. Okey, tab. So Imam Ibn Kathir kata apa? Imam Ibn Kathir kata maksud waqarna tu maksud dia adalah ilzam buyutikum. Ilzamanna buyutikunna. Maksud dia adalah lazimilah, atau duduk je lah rumah. Atau kata orang sekarang, stay at home. Stay at home dah azan. Kita pergi dalam pada azan. Nak senterkan. Muhammad Rasulullah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشفاعة لله ترفع اللهم ولد المستعين ولا تلف المؤمن آمين رب العالمين. Amin 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 rabbal alamin. Siapa yang belum baca doa tu boleh baca doa ya. Okey, tak. So apa kata Imam Ibn Katsir? Imam Ibn Katsir kata, ahlan abang Ilham. InsyaAllah Ilham pun join. Alhamdulillah. Tak. So apa kata Imam Ibn Katsir? Imam Ibn Katsir kata maksud waqarna ni adalah ilzam buyutakum. Dan Imam Ar-Razi pula kata waqarna tu daripada perkataan al-kirar, yakni menetap, atau wikar, yakni maruah. Dan ada pula kalau Imam Jalaluddin Suyuti pula kata apa? Kata dia jangan keluar rumah. Secara mafhum lah kan. Saya baca, okey. Itu dia, jangan keluar rumah. Kalau satu lagi, dia kata daripada perkataan ikrin, maksud dia apa? Sama juga, menetap, jangan gerak-gerak. Wa hadha aidan ma qala Tabatabai fi mizanihi. Siapa yang faham, siapa yang tak faham tu maksudnya tu bukan untuk anda. Okey. Okey, tak. Okey. Apa ni? Kalau mungkin adik-adik perpiasan tanya kan, apa benda lah Abang Ali ni? Dia cerita benda apa ni tak faham. Cakap je lah Waqarna tu benda apa. Waqarna ni adik-adik, kan, kalau buka kepada kitab I'rabul Quran, kan, maksud Waqarna tu adalah fi'lun amar. Dan benda ni ulama sepakat. Mana-mana ulama semua sepakat yang kata Waqarna tu adalah fi'lun amar. Fi'lun amar ni fi'il apa? Fi'lun amar ni fi'il untuk Allah sebut fi'il tu merujukkan kepada Allah memerintahkan sesuatu. Itu dia fi'il amar. Dan fi'il amar ni pula dia ada huruf-huruf tambahan. Dan untuk perkataan waqarna tu penambahan dia pada mana? Penambahan dia pada huruf nun. Bermaksud huruf nun tu bukanlah huruf asal daripada perkataan waqarna. Sebaliknya nun kat situ adalah huruf tambahan menunjukkan kepada yang nak dicakap tu adalah orang yang menggunakan domer kunna, yakni kamu semua perempuan. Faham tak daripada bahasa Arab tu? Maksudnya waqarna tu, kalau kita nak kata dia corona, tak sah kita nak kata macam tu. Sebab apa? Sebabnya benda tu orang kata apa ni? Benda yang kita cakap tu, benda tu kalau kita nak kata corona yang apa ni? Corona yang kita kata penyakit tu, dia kena semua sama. Tapi ni masalahnya nun tu bukan huruf asal. So menyebabkan benda tu tak sah. Dan ini jugalah apa yang dikatakan oleh Buya Yahya dalam penerangan dia tentang masa orang tanya pasal korna tu. So dia kata sekarang ni ulama, bagus soalan ni, apa fi'il madinya? Okey, sekarang ni kan ulama berbeza pandangan. Apa sebenarnya perkataan asal? Okey, by the way Fawaz, live satu lagi ada dekat ni tau, ada dekat FB supaya tersave. Sebab kat IG ni kadang-kadang kata save tapi tak tengok save dia berapa jam je kan. Okey, type. So perkataan waqarna ni ulama bahas. Sebenarnya ulama tafsir ni lah kan, dia orang bahas. Sebenarnya apa kata asal bagi perkataan qarna ni kan? Daripada mana? Sebelum tu lagi, sebelum tabarruj tu kan, qarna ni. Bagus Apple punya soalan tu. Sebab apa? Apple dah mula nampak dah ada relation antara wiqar dengan qarar tu kan. Okey. Tapi Imam Razi dengan Imam Suyuti wa Tabatabai, dia kata apa? Seakan-akan dia orang kata dia punya root word dia, root perkataan dia ni adalah waqara yakiru kir. So daripada kira, kiru, kiri, kira, kirna. Sekat-sekat memang patut kena share. Oh. Tersekat-sekat ke? Aimi, tersekat-sekat ke suara? Okay, tak nampak respon. Okay kot. Oh, internet slow Okay.
Okey, korna ni maksud dia kan. Okey. Korna ni maksud dia adalah sekarang ulama kata, sekarang korna ni maksud dia adalah perintah. Allah memerintahkan buat satu benda. So lepas tu ditanya pula kan. Orang pun tanya. Okey, ulama pun berfikir kan. Okey, memang Allah suruh kita Allah perintahkan satu benda. Korna. Bukan perintahkan kita, perintahkan pada isteri-isteri Nabi. Korna. Sekarang ni soalan dia adalah Allah sebenarnya perintahkan mana satu? So ulama bahas. Yang pertama ada dua pandangan. Okey, yang pertama qar tu datang daripada fa'il orang kata fa'il mu'tal yang mana namanya adalah yang mana bendanya adalah waqara yakiru kir. Waqara ni apa? Waqara maksud dia berwibawa. Maksudnya ahlan Muhammad Hafiz ahlan. Yang lain-lain pun ahlan. So ulama kata kan, waqara maksud dia apa? Waqara maksud dia berwibawa. Kan telah berwibawa lah. Contohnya waqara Fawwas fi hifzil Quran. Maksud dia telah berwibawa Fawwas ni sebab dia hafal Quran. Ataupun waqarat Aimi bihifzatil bihifzil Quran. Maksud dia Aimi telah memuliakan diri dia, telah berwibawa Aimi ni sebab apa? Sebab dia hafal Quran. Macam tu. So ini asal ini yang ulama kata. Yang pertama maksud dia adalah berwibawa. Yang kedua pula dia kata daripada perkataan qara yakiru. Maksud qara yakiru yang mana maksud dia adalah menetap ataupun qarra yakirru kir. Dia jadi satu lagi dia orang kata benda dia adalah qarra yakirru kir. Maksud dia adalah menetap. Tapi dalam masa yang sama, qar juga dengan qarra boleh jadi juga menyejukkan. So ada ulama yang kata tiga maksud. Yang pertama maksud dia adalah menetap, duduk rumah. Yang pertama maksud dia duduk rumah. Yang kedua berwibawa lah. Yang ketiga maksud dia apa? Yang ketiga adalah sejukkan mata. Sejukkan mata siapa? Sejukkan mata Nabi SAW. Ataupun kalau nanti siapa yang ada suami, sejukkanlah hati suami. Kejap kita minum air dulu. Selawat dulu sementara saya minum air. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Haus. Alhamdulillah. Okay, so kat sini kita kena faham kan. Okay, saya ambil lah. Okay, kat sini kan. Korona, tapi nun kat sini adalah nun niswah. Nun untuk perempuan. Perempuan apa? Perempuan jamak. Okay. So, tu bukan perkataan asal. Perkataan asal dia adalah yang ulama bincang sama ada waqara atau qara. Atau qarrara. Macam tu. Okay. So, kesimpulan daripada maksud dia apa? Kesimpulan daripada maksud dia tu ada tiga. Okay. Saya ulang balik. Terbalik. Tak tahu macam mana nak bagi dia terbalik-balik. Tak apa pun. Apple kan pandai bahasa Arab. InsyaAllah kan. Boleh faham. Okay. Tulis kat buku antum masing-masing. Kat catatan antum masing-masing. Korona. Kan. Tak tahu macam mana nak bagi dia tak terbalik lah. Sebab dia buat image kan. Kalau saya nak tulis balik supaya dia terbalik. Supaya dia nampak betul kat antum punya penglihatan. Dia akan jadi... Saya kena ada disleksia baru saya boleh buat. Tapi saya cuba. Tak apa, demi antum saya cuba. Bagi abang marker pen. Tak apalah. Antum tulis dekat tulisan kat catatan masing-masing. Nah. Oh, kena guna phone camera front camera. Ni front camera ni. Back camera lah. Anyway. Alah, tak tahulah macam mana nak tulis. Sebab nanti dia jadi apa ni? Nanti dia jadi pening. Okay, tak apa. Kita lupakan kepeningan tu kan. Saya tahu banyak yang kalau pandai bahasa Arab dia akan faham apa saya cakap. Sebab apa? Senang je. Daripada perkataan korna tu kan, nun tu adalah nun niswah. Dalam mana-mana pun dia akan jadi nun niswah. Tapi kalau ulama bincang sama ada dia punya asal dia tu adalah waqara atau qarra. Itu je. Okey. Dan kefahaman daripada situ keluar tiga benda. Okey, yang pertama keluar maksud dia adalah tetaplah di rumah. Duduk kat rumah, stay at home.
Stay at home. Okey. Yang kedua adalah uh, apa orang kata berwibawa bahasa Inggeris apa you? Be modest. Be modest. Okey. Yang kedua ulama kata maksud dia adalah be modest. Jadilah orang kata apa ni? Orang yang berwibawa dengan duduk kat rumah. Yang ketiga maksud dia adalah sejukkanlah mata. Mata siapa? Mata Rasulullah. Bukan sejuk mata pergi ambil ais letak kat mata, bukan. Maksud dia adalah menyejukkan mata. Macam orang kata kan, sejuk mata mak nampak kau nak mengaji. Contoh. Sejuk mata mak nampak kau join nusrah Abang Ali. Contoh. Itulah maksud dia daripada waqarna. Dan arahan ni pula diberi pada siapa? Diberi pada asalnya. Asal turun ayat ni diberikan kepada isteri-isteri Nabi SAW, yang mana isteri-isteri Nabi ni adalah kurang adab kalau kita kata mereka ni sekadar isteri-isteri Nabi. Kita kena sentiasa ingat, kena sentiasa peka, yang mana diorang ni bukan sekadar isteri-isteri Nabi, tapi diorang tu semua adalah mak kita. Hello Afiq. Assalamualaikum. Marhaban. Okey. Apa yang Allah nak daripada surah ni? Daripada ayat ni. Ayat ni sebenarnya untuk pengetahuan kamu semua, ayat ni sebenarnya berkembar 3. Yang mana kembarnya tu apa? Kembar tu ayat atas dia tu, yakni ayat ke-32 dan ayat ke-34. Yang mana intro ayat dia adalah Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka'ahadim minan nisa' ila akhir ayat. Sampai ke ayat apa? Latifan khabira. Tapi sebabkan saya tak nak memanjangkan saya punya tu, so saya nak bincang pada ayat 33 sahaja. Okay, so kat sini kan, saya tahu banyak yang tak belajar bahasa Arab, dia macam pergi mam lah kan, perbincangan nahwu saraf tu aku tak faham, aku nak tahu apa yang Allah nak je. So kat situ ingat qarna tu ada 3 maksud. Yang pertama adalah apa? Yang pertama menetaplah di rumah. Yang kedua pula apa? Yang kedua pula be modest. Berwibawalah dengan duduk di rumah. Kan? Yang ketiga adalah sejukkan mata Rasulullah SAW dengan duduk di rumah. Wa hadha khulasatan min a'immatil mufassirin, wa minha Imam Razi wa Imam Mahalli wa Imam Suyuti wa Imam Ibn Kathir wa aidan fi Syiah at-Tabatabai wa la adri firqal ukhra li'annani qara'tu min yakni ulama min kutub Syiah, qara'tu faqat al-Mizan Tabatabai wa la aqra'u ghairahu. Wa binisbah Mizan al-Mizan yakni sunifa Mizan بالقواعد وبأصول تفسير أهل السنة والجماعة, ولكن يزيد فيه aqaidu Syi'i. Siapa yang faham tu faham, siapa yang tak faham tu bukan untuk antum. Sekali lagi kan, tu untuk yang bahasa Arab je lah. Okay. So ingat apa dia yang pertama Fawaz tulis balik Fawaz, Aimi tulis balik Aimi, Saiful tulis balik Saiful, Nabil tulis balik apa dia yang pertama apa? Tak apa Fik, tak faham maksudnya memang benda tu supaya aku bagi dalam bahasa Arab, saya bagi dalam bahasa Arab supaya orang yang belajar agama je faham. Sebab kalau orang yang tak belajar agama faham, nanti dia akan jadi fitnah. Okey, betul, yang pertama duduk rumah. Okey, yang kedua bukan untuk anak tu orang sedih kan. Okey, yang pertama stay at home. Okey, yang kedua be modest. Masya-Allah Rabbi. Okey, yang ketiga jadilah berwibawa. Okey, betul tu kedua. Okey, yang ketiga sejukkan mata. Masya-Allah, tabarakumullah. Itu dah dia ringkasan daripada apa yang ulama cakap. Okey. Bukan sejuk perut sejuk perut tu bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Arab sejuk mata. Wa qarra aini, sejukkan mata. Qurratu aini contohnya kan. Qurratu aini. Ramai orang bernama qurratu aini kan. Qurratu aini bermakna qurratu ain maksudnya penyejuk mata. Sebab kata lagu intim kan. Ana adalah permata. Macam tak kena je kan. Tapi ada yang apa? Penyejuk mata, penghibur luka darah semua tu. Itulah dia. Okey. Tab.
Ana tak buat serius sebab ana takut antum tak faham. Kalau ana buat betul-betul adab macam ni orang belajar tafsir, kan? Ana rasa lagi tak faham. So ana cubalah bagi kelakar-kelakar sikit biar faham. Okey, tab. Sambungan daripada ayat tu adalah Allah kata wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ni balik pada apa yang Apple cakap. Tadi Apple cakap apa ni? Qarna ni balik pada wala tabarrajna ke kan? Qarna ni betul, dua-dua tu ada kaitan di mana kedua-duanya adalah apa? Yang pertama, qarna tu Allah bagi fi'al amar. Wala tabarrajna tu fa'al. Okey, lupakan. Yang wala tabarrajna tu adalah nafi. Okey, nafi pula, nahi. Allah melarang, mula-mula Allah perintahkan pada isteri-isteri Nabi, pada mak-mak kita, kan? Jangan duduklah rumah. Sejukkan Rasulullah SAW. Berwibawa lah. Lepas tu Allah sambung pula, kan? Mula-mula Allah perintahkan, lepas tu Allah larang. Allah larang apa? Allah larang apa? Jangan apa? Jangan tabarruj. Tabarruj macam mana? Tabarrujal jahiliyatil ula. Apa maksud tabarrujal jahiliyatil ula? Maksud dia adalah tabarruj seperti mana orang yang jahil pada peringkat pertama. Ini dia. Saya masa time tu saya baca kan, ya Allah, banyaknya ulama-ulama punya pandangan pasal apa dia tabarruj jahiliah ni kan. So last kali lepas saya dah baca semua tafsir kan, saya baca semua tafsir yang mana empat buku, yang 4 kitab yang saya ada ni lah kan. Rupanya maksud tabarruj tu apa? Ni perempuan-perempuan dengar. Ni kena ambil perhatian lebih ni. Tabarruj tu apa? Tabarruj tu kan, bukan sekadar pakai cantik-cantik. Pakai cantik-cantik kalau kita nak kemas pergi kerja, tak ada masalah. Nak kemas pergi kelas, tak ada masalah. Jangan jadi macam ada setengah kes saya dengar pergi kelas pakai pijama. Tu tak boleh. Okey, tabarruj ni apa? Nak faham tabarruj ni, jom kita dengar kisah yang dibawakan oleh Imam Ibn Kathir dan juga Imam Ar-Razi. Apa kisah dia? Kisah dia adalah dulu kan, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, ada satu bangsa ni yang Allah ciptakan. Diorang ni yang laki-laki, dia ada dua, Allah letakkan ada dua bangsa, satu dekat bukit, satu bawah bukit. Lepas tu kan, pen tinggal. Mungkin tu nak kaitkan dengan pergi kelas dengan keadaan tak bersedia kot. Okey, tak. Ada dua kaum kan, satu Allah letak atas bukit, satu Allah letak bawah bukit. Okey. Dan kan, Allah takdirkan pula yang dekat atas bukit ni, laki dia handsome, perempuan dia tak cantik. Yang dekat apa ni pula, dekat tanah landai ni kan, laki dia tak handsome, perempuan dia lawa-lawa. So syaitan ni biasa kan, syaitan kan dia pandai kan. Berapa lama pula dia hidup masa tu kan, daripada zaman sebelum Nabi Adam sampai ke zaman tu dah berapa banyak pengalaman dia. Dah kalau kita ni macam Ana sekarang baru ambil degree kan, syaitan tu agaknya kalau kira dengan hukum apa umur dia tu tak ada anugerah kebijaksanaan dah boleh bagi kat dia. Memang dia dah lama gila hidup kan, macam-macam benda dia buat, macam-macam dia belajar. So dia pun fikir macam mana nak bagi trik kan supaya manusia ni sesat. Jadi kan, dia menyamar dalam bentuk seorang lelaki. Seorang ghulam. Ghulam ni maksudnya adalah budak. Budak ni bukan budak-budak. Bukan kita kata budak Perpigom, budak Syam, budak Kuala Selangor contohnya, bukan. Budak Perpias, bukan. Budak maksud dia kat sini adalah budak hamba. Kan dulu kan orang beli budak kan. Orang beli hamba kan. So syaitan ni menyamar jadi hamba. Dia layan seorang ni. Masa dia layan seorang ni kan, dia nak bagi macam orang ni lebih menarik kat situ kan. Dia pun keluarkan satu alat, yang mana alat ni berbentuk macam seruling macam tu lah. So dia pun tiup kan. Dia tiup, lepas tu bunyi dia tu orang tak pernah dengar bunyi seindah tu. Budak Perpikus kan, budak Kuala Selangor. Okay. So dia ni pun tiup seruling kan. Bukan seruling lah, something like that lah kan. Yang dia tiup, lepas tu orang semua dengar macam sedap gila kan. Sedap gila, bunyi apa ni kan. Perpigom is here, Perpigom is there, Perpigom is here too. Okay. So orang pun dengar, bunyi apa ni? Sedap ni bunyi ni kan. Diorang pun pergi tengok kan. Orang dia main tu dekat mana? Dia main tu dekat tanah landai tu kan. So semua orang tanah landai duduk sama-sama dengar syaitan tu main. Lepas tu diorang berkata, okey, kita buat satu
kita buat satu perayaan. Kalau kita baca dalam kitab tafsir, dia kata perayaan sunnah. Janganlah pula kita kata sunnah tu sunnah Nabi. Kat situ kita kena faham. Kalau kita baca kitab ni, kan orang kata baca kitab biar berguru kan. Sebab apa? Setiap kitab tu dia ada istilah dia tersendiri. Macam dalam kitab tafsir ni, masa dia kata pasal sunnah tu bukan sunnah Nabi. Tapi sunnah tu maksudnya tradisi. Okay? Sunnah pun kata, okay, kita buat satu tradisi. Lepas ni, kita akan buat hari raya. Dekat hari raya tu nanti, kan, kita main muzik ni balik. Kan? Lepas tu nanti perempuan pakai cik cantik, lelaki pakai cik cantik. Sekali tu nak dijadikan cerita, ada seorang budak bukit, kan, orang bukit ni turun, pergi kat tanah landai tu. Lepas tu dia nampak, mak, lawa weh perempuan dorang. Kan? Tak macam perempuan kita buruk. Kan? Lepas tu, dia pun pergi naik balik bukit, dia bagi tahu kawan-kawan dia. Weh korang nak tahu tak? Aku dengar, kan, tadi aku dengar muzik. Kan? Lepas tu, kan, aku nampak ada perempuan. Perempuan tu lawa-lawa. Jomlah kita turun, kan? Jomlah kita pergi tengok dorang, kan? Kita ni lawa-lawa. Kita ni handsome. Kita punya perempuan buruk-buruk. At least biar sama sikit. Kita handsome, perempuan tu handsome baru kena, kan? Buruk biar dengan buruk. So semua turun. Bila semua turun, kan, maka berzinalah dorang. Itu dia. So kat situ akhirnya berlakulah perzinaan besar-besaran. Yang pertama kot masa tu. Sebab dikatakannya ular kan. So bila dah berlaku penzinaan tu, maka kat situlah yang ulama kata itulah dia jahiliah yang pertama. So masa tu saya macam pelik juga kan. Okay, so what is tabarruj kan? Perempuan handsome. Alah, biasalah tu. Bukan semua manusia sempurna. Kalau semua manusia sempurna, nanti semua jatuh cinta pula. Macam mana? Okay, tak. Okay, maaf Okay, perempuan cantik, lelaki handsome. Okay, tap. Ada buat perempuan handsome? Okay, tak apa. Dah menegakkan benda yang basah lah kan. Okay, tap. So saya macam fikir lah kan. Apa sebenarnya maksud Allah SWT dengan kata tabarruj ni kan? Saya baca kitab tafsir. Last kali saya jumpa ulama khulasah kan, tabarruj ni maksud dia apa? Tabarruj ni kan, bila mana perempuan tu pakai, dia bukan sekadar pakai cantik tau. Kira sebenarnya haram dia bukan sebab pakai cantik dia tu. Haram dia sebab niat dia pakai cantik tu. Niat dia pakai cantik tu adalah untuk menarik lelaki pada diri diorang. Sebab kan diorang ni kan perempuan-perempuan ni kan, diorang tak, kan masa tadi turun daripada bukit tu, ada perempuan yang tak cantik kan. Perempuan yang tak cantik ni kan, diorang nak bagi laki-laki yang dekat, orang kata kat bawah tu terpikat dengan diorang. So diorang pun pakai cantik untuk memikat laki-laki tu. Itulah maksud tabarruj, di mana perempuan pakai cantik untuk tarik perhatian lelaki. Kalau zaman lah ni banyaklah orang yang tabarruj ni kan. Malah ada je yang pakai furda semua tu, dia tabarruj dengan cara macam mana. Dia tak pakai lawa-lawa mungkin, tapi dia pakai minyak wangi yang padu-padu kan, supaya nanti bila orang lalu macam ayat cinta bercerita, macam tu kan. Tu semua tabarruj satu, di mana dia menarik perasaan orang untuk suka kat dia kan, dengan cara menaikkan syahwat orang tu. Itulah dia tabarruj. Okay. So jangan risau lah kalau contohnya pakai kemas-kemas. Tak apa, solat yang paling utama. Tapi jangan risau bagi siapa yang stay. Sebab apa? Sebab kalau solat ni kan, solat isyak ni dia orang kata apa ni, waktu solat isyak ni panjang kan. Dan kalau kita lambatkan solat isyak sebab belajar, tak dianggap sebagai melewatkan solat. Okey. Marhaban Abang Kai. Abang Kai adalah kami punya penasihat. Kalau kami hebat sebab Abang Kai. Kalau kami tak hebat tu sebab kami. Abang Kai memang hebat. Sentiasa hebat. Masya Allah, tabarakallah. Okey, tak. By the way, saja nak bagi tahu kita punya Abang Kai ni dia begitu semangat sekali kan. Dia rasanya baru lepas berkhidmat tolong orang asli ni. Join pula kita punya majlis ilmu. Masya Allah. Semoga Allah merahmati Abang Kai dan semua yang berkhidmat untuk untuk masyarakat dunia. Saya punya family pun ada yang tengah berkhidmat dekat pusat gelandangan. Okey, tak? Mana tadi kita cerita? Tabarruj. So, janganlah pula perempuan-perempuan ni lepas ni pergi kerja atau pergi kelas tak nak pakai cantik. Sebab apa?
nanti tabarruj. Bukan, tak boleh. Tu kan tabarruj. Tabarruj tu kalau hang pergi pakai cantik-cantik, hang nak pergi pikat hang punya lecturer. Tu tak boleh lah. Tapi yang boleh buat adalah kan, pakai cantik-cantik, kemas-kemas supaya apa? Supaya orang rasa selesa dengan kita. Pakai deodorant jangan lupa. Jangan sibuk pakai sanitizer tapi tak pakai deodorant. Tak boleh lah. Kan? Pakai deodorant baru pakai sanitizer. Sanitizer tu tahsiniat. Deodorant tu dia dari kalangan tahsiniat tu dia macam masuk ke daruriyat sikit. Sebab kalau tak pakai, nanti orang tak boleh belajar. Sebab apa? Pening, bau busuk sangat. Okey, tak? So faham maksud tabarruj? Okey, yang pertama corner tu maksud dia apa? Corner tu maksud dia adalah yang pertama menetaplah kat rumah, yang kedua berwibawalah, yang ketiga jadilah penyejuk mata. Dan jangan tabarruj apa? Jangan bercantik-cantik sebab apa? Sebab nak laki suka. Tak boleh. Kalau nak buat suami suka tak apa. Tapi ni kalau dekat kelas kan nak buat suami suka jadahnya. Semua dalam kelas suami kau ke? Tak kan? So kat situ kita kenalah menjaga adab sebagai seorang Muslim. Ni kan tabarruj ni bukan sekadar perempuan je sebenarnya. Banyak laki-laki ni dia suka tembak perempuan. Kan mentang-mentang lah perempuan je yang cantik, dia pun duk hentam perempuan je. Sebenarnya tabarruj ni berlaku juga pada lelaki. Mana kalau contohnya lelaki tu kan, dia main gym. Contoh ni abang nak bagi ni. Abang nak bagi contoh tabarruj dari segi lelaki pula. Dia main gym. Lepas dia main gym tu badan dia ada six pack. Lepas dia badan dia ada six pack, sengaja dia pakai baju singkat-singkat kat bawah supaya kalau dia angkat tangan, zup nampak six pack dia. Lepas tu tapi kalau tak boleh sampai keliru muka sebenar. Pul, jangan bagi aku kena kecam dengan feminis. Okey, sebelum tu kan, contohnya lelaki tu dia angkat tangan, saja nak tunjukkan dia punya apa ni kan. Dia punya six pack. Kan? Lepas tu contohnya dia main futsal kan. Lepas tu nanti dia nampak ada perempuan lalu, tiba-tiba masa tu lah nak lap peluh, dia angkat daripada baju dekat perut, tunjuk six pack dia. Contoh. Ataupun dia apa ni? Saja pakai ketat-ketat kan, bagi nampak sadar. Sebab tu saya pakai lemak supaya orang tak rasa orang tak rasa saya tabarruj. Macam tu. Tu dia menegakkan benang yang basah sekali lagi. Betul, tak main gym sebab tu. Kalau main gym ni nanti tabarruj. Tak ada. Tak wujud sebenarnya konsep tu. Dia sebenarnya main gym tak salah, tapi lepas kita main gym tu kita pakai ketat-ketat semua tu kan. Saja nak biar perempuan suka kita, kat situ jadi salah. Sebab apa? Main gym ni sebenarnya untuk kesihatan. Dan juga perlu, terutama bagi siapa yang di rumah tangga, memang perlu main gym ni sebab apa? Pikat isteri kita. Jangan sibuk nak suruh perempuan je pikat kita. Yang kita buat bodoh. Tak boleh lah macam tu. Macam saya pikat isteri saya dengan ilmu. Cewa tu. Betul, semua ikut pada niat. Dia kalau kira pengharaman dia tu haram li ghairih, bukan haram li zatih. Allahumma salli ala Muhammad. Wa aqimna solah wa atina zakah wa ati'na rasul wa ati'na Allah wa rasulah. Maksud dia apa? Allah suruh isteri-isteri Nabi ni kan tunaikan zakat, dirikan solat kan. Lepas tu ati Allah dan Rasul. Kenapa Allah kata taati Allah dan Rasul? Bukankah kalau dirikan solat dengan tunaikan zakat tu dah ikut perintah Allah? Sebab kan kalau siapa yang takut tak dapat ikut tu, jangan risau, kita buat dekat FB juga tau. Sebab dekat IG ni macam tak stable kadang-kadang kan. Kita save macam mana pun nanti dia berapa minit je, berapa jam je, nanti lepas tu hilang juga. So dekat FB kita ada backup dekat FB Berpigom. Okay. So saya macam tengah berborak dengan dua orang sebab ada dua kamera saya nak kena pandang. Tu dia. Okay. Mana tadi Okay. Kenapa ulama kata kan? Kenapa Allah kata aqimnas solah wa ataina zakah? Tiba-tiba Allah kata wa ati'na Allah. Mungkin kedua-dua kalau dia buat dua depan tu dia dah mengikut arahan Allah dan Rasul. Sebab apa? Yang dua depan tu Allah bagi secara spesifik. Dan ati'na Allah wa Rasul tu maksudnya Allah kata semua yang Allah suruh, Allah perintahkan dan Rasulullah SAW perintahkan, buat. Jangan langgar semua benda. Kan? Taat semua benda. Dan lepas tu dan inilah ayat dia yang terakhir yang kita nak bincang. So kita dah settle kan pada bab maksud korna kan. Lepas tu apa yang ayat ni sebenarnya cerita pasal apa, kita dapat tahu ayat ni cerita tentang arahan Allah pada isteri Nabi kan. Dan tujuan ayat ni pula lebih kalau kita tengok pasal adab kan. Sebab itulah Imam Ibnu Katsir kata hadhil adabu amarallahu taala biha an-nisa'un nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia kata ayat ni sebenarnya cerita tentang adab. Adab apa? Adab kepada yang Allah perintahkan kepada isteri Nabi. Yakni mak-mak kita alaihim ridahu
wa marda. Tab. Okey, lepas tu Allah masuk pada ayat ni. Innama yuridullahu liyudhba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ni saya rasa kalau siapa yang selalu join tahlil tu memang biasalah baca ni kan dekat hujung tu kan. Alaika ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kan. Tapi saya bukan Wahabi. Tapi saya bab kenduri tahlil ni memang daripada dulu lagi kan. Masuk ujung-ujungnya saya mesti dah macam tahu-tahu je saya dah dekat alam lain. So tak sampai pun part tu. Jarang sangat lah sampai. Kalau sampai pun mungkin masih dekat sekolah kot. Sebab masa sekolah kalau nak tidur nanti cikgu datang kan. Cikgu pukul ke apa kan. Tapi kalau pergi kenduri-kenduri memang selalu tertidur pada part tu. Bukan Wahabi Bukan saya anti tahlil. Tahlil bagus. Cuma saya punya iman tak setahap tu lah untuk baca tahlil penuh. Selalu mesti ada yang sempat saya terciduk. Masya Allah kan. Maksud tak sempurna. Okey. Nah. Apa maksud sekarang ni Allah kata kan. Allah berniat untuk menyucikan kamu daripada rijsa ni, benda-benda keji, ahlul bait wa yutahhirakum tathira. Maksudnya Allah nak kata Allah nak kan supaya kamu semua ni bersih daripada dosa. Okey, tab. So apa maksud Allah kan? Allah nak kita bersih daripada dosa. Allah nak ahlul bait ni bersih daripada dosa. So kat sini kan telah diberbahaskan ulama kan. Dalam ni perbahasan ulama paling panjang. Okey, tafadhal. Kat sini pembahasan ulama paling panjang. Kan? Sebab apa? Perkataan ahlul bait tu. So kita dah faham mula-mula kan ayat ni untuk isteri-isteri Nabi kan. Dan siapa pula isteri-isteri Nabi? Kalau kita buka pada kalau siapa yang ngaji pondok ataupun sebenarnya sesiapa je lah yang ni kan. Sesiapa je lah yang berkenaan yang rasa diri dia tu Ahlussunnah wal Jamaah. Ambil kau, sentak tak? Okey. Mungkin akan jumpa pernah dengar nama ni Aqidatul Awam. Terbalik lagi kan, tak apa. Apa maksud Aqidatul Awam? Aqidatul Awam ni maksud dia adalah akidah untuk orang awam yang ditulis oleh siapa? Syekh Ahmad Marzuki. Dan hadis dan dikatakan syair ni bahagian depan dia tu kan, Syekh Ahmad Marzuki bermimpi jumpa Rasulullah kan. Dan lepas dia jumpa Rasulullah SAW tu Rasulullah SAW bacakan dia syair. Yang Rasulullah kata kalau siapa-siapa yang amat yang hafal hadis ni, hafiz hadis ni kan, dia akan masuk syurga. Dan maksud hafiz kat situ, pertama boleh kata-kata hafal, kedua kita boleh katakan dia menjaga maksud hadis tu kan. Dia menjaga maksud syair tu. Tu bukan hadis sebab tu dah dapat dalam mimpi kan. Okey, dan lepas tu Syekh Ahmad Marzuki ni dia lengkapkan lagi hadis tu, dia lengkapkan lagi syair tu dengan bait dia sendiri. Sebelum saya sambung, kita selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey. So dalam syair tu kan, Syekh Ahmad Marzuki dia tulis antis iniswatin wafatul Mustafa khuyyirna fakhtarna an-nabiyil muttaqa Aisyatun Hafsatun wa Saudah Tayyifatun Maimunatu wa Ramlah Hindun wa Zainabun kadha Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Maksud dia apa? Dia sebenarnya macam nak bunyi air sorry lah kan, haus. Okey. Selawat tak tadi masa saya minum. Selawat lain kali Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, tab. Apa dia kan? Syekh Marzuki kata ada 9 isteri Nabi kan. Yang pertama adalah Aisyatun Hafsatun wa Saudah. Atau dia punya lagu dia dia punya apa ni kan, dia punya syair dia tu dibaca macam ni. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kadha Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Ya betul, I know nama awak Mardiyah kan. Maksud Mardiyah tu apa? Yang diredai Allah. Okey, apa Ahmad Marzuki kata? Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kadha Juwairiyah lil mu'minina ummahatul mardiyah. So kat situ ada 9 kan. Saya macam pelik lah. Isteri Nabi bukan 10 ke? Kan? Lepas tu campur dengan hamba dia lagi. Tapi kenapa Syekh Ahmad Marzuki sebut 9 je? Lepas tu saya baru perasan Syekh Ahmad Marzuki kata antis niswatun wafatul Mustafa. Maksud dia masa Nabi SAW meninggal kan, ada 9 isteri dia yang hidup.
Sebab Sayyidatina Khadijah kan, dia tak dimasukkan dalam syair. Sebab apa? Sebab dia sebelum Nabi wafat, dia dah wafat dulu. Okey. Nah, Aqidatul Awam ni kan, sebentar tu saya nak promote kan. Siapa yang belajar, siapa yang boleh bahasa Arab kan, nanti masa time dah habis PKP ni, kalau boleh beli buku ni. Buku ni nama dia Nurul Zalam, tulisan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia bukan Nawawi Imam Nawawi, ni Syekh Nawawi Bantani. Dia orang Jawa. Dia ni punya buku memang bagi saya, oh masya-Allah, syairun ajib. Benda-benda yang memang takjub bila baca tu, hebat. Dia memang hebat lah. Syekh Nawawi Bantani ni bagi saya dia memang hebat. Dan buku dia ni untuk pengetahuan, mana nak dapat? Nak dapat dia kena beli kat Mesir. Cara nak beli kat Mesir dia tu senang je. Cari kat FB kan. Saya beli ni masa pesta buku. Tapi kat situ lah saya kenal ada seorang ni, nama dia Pustaka Ibnu Ali. Pustaka Ibnu Ali ni dia buat, dia ni pelajar sana dan dia buat servis tolong beli buku dan dia hantar kat Malaysia. Dan bestnya dia ni, dia boleh dapat receipt kalau beli daripada dia. Kalau beli daripada orang lain, diorang tak bagi receipt. Tapi minta receipt tu supaya dia alert, dia boleh apa ni, dia boleh bagi kan. Kenapa perlunya receipt beli buku? Sebab kita boleh dapat pelepasan cukai. Nampak tak dari Malaysia? Mana yang boleh lepas cukai, nak lepas aja. Tak apalah kan. Kita dapat bukti lah yang kita ni. So kerajaan dapat tahu, oh rakyat dia membaca. Bagus benda tu. Kan? Okay, tak. Tapi dia kata, masalahnya adalah dia kata buku-buku sekarang tak boleh post. Sebab kat Mesir pun orang sekat. Dan nampaknya kat Mesir punya sekatan lebih dahsyat lah daripada kat Malaysia. Sebab kat Malaysia ni kita boleh beli buku lagi kan. Kat sana dah tak boleh lah. So sakit sikit lah. Tapi tak silap saya masih ada lagi maktabah yang buka kat Malaysia ni yang boleh beli kitab Arab. Nama dia Maktabah Darul apa tah, dekat Sungai Petani ke apa. Tak ingat. Nanti kalau saya ingat saya komen dekat saya punya poster dekat IG ni Okay. So dalam ni kan, kita tahu kan siapa isteri Nabi yang paling nak tanya. Siapa jauhnya Kedah, bukan beli sendiri. Postage. Zaman lah ni postage je. Okay. Marhaban semua yang tengok dekat FB dan semua yang tengok dekat ni juga yang baru masuk kan. Kita biasa dengar tak siapa isteri Nabi yang paling disayangi? So apa jawapan dia? Siapa isteri Nabi yang paling Nabi sayang? Okay, cuba jawab. Dengar tak? Kita tak dengar. Kita tak ada siapa yang nak jawab. Ni soalan dia kan. Okey. Yang pertama Khadijah. Okey. Khadijah, masya-Allah, dua orang jawab Khadijah. Ini semua memang sayang bersungguh dekat mak kita Khadijah. Masya-Allah. Yang ketiga Sayyidatina Khadijah. Saiful, Sayyidatina Aisyah. Kenapa saya kata Sayyidatina Aisyah? Sebab apa? Sebab lagu yang baru viral tu. Okey, sebenarnya ada dua orang jawab Sayyidatina Aisyah. Ada tiga orang jawab Sayyidatina Aisyah. Tiga mak kita Khadijah, tiga mak kita Aisyah. Ada empat Aisyah. Lepas tu Fawaz nak jawab apa Fawaz? Khadijatul Kubra, 4 lawan 4. Muka ni macam Wan Aisyah. Ya Rabbi bil Mustafa, laisa Wan Aisyah akhi, Wan Aisyah sahabati. Laisa Wan Aisyah. Okey, Fawaz kata Aisyah. So Aisyah lah paling banyak kan. Okey, sebenarnya ada khilaf ulama dalam kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnati wal Jamaati Asy'ariyati. Yang mana ulama Ahlus Sunnah kan mengatakan ada dua pandangan sebenarnya. Pandangan dia apa? Pandangan dia adalah yang pertama dikatakan Aisyah yang paling, orang kata apa, yang paling mulia, yang paling Nabi sayang. Yang kedua pula kata Sayyidatina Khadijah. Antara dua pandangan ni mana paling kuat? Yang paling kuat sebenarnya adalah Khadijatul Kubra. Sebab apa? Ada hadis kan. Dalam buku ni dia cerita kan. Hadis tu pun saya pernah baca sebenarnya. Cuma saya teringat balik hadis tu bila saya buka kat sini kan, Imam Nawawi punya syarah ni. Dia kata apa? Masa tu Sayyidatina Aisyah tanya, Allah dah bagi kamu, Allah dah gantikan, Allah maksudnya dah apa ni? Dah bagi, orang kata apa ni? Allah dah bagi kamu pengganti ke? Kan? Selain daripada Aisyah, selain daripada Khadijah. Rasulullah kata, tak.
tak ada siapa yang boleh gantikan Khadijah. Sebab apa? Sebab Khadijah ni masa time tu lah dia, masa time aku tengah susah lah kan, dia apa ni, dia cintakan aku kan. Sekejap, saya cari mana Dia masa baca tadi macam sebab agak lah sementara menunggu maghrib. So saya tak tahulah saya sebab saya lapar ke atau sebab memang saya betul-betul sebab. hmm. Hmm. Allah tak nampak pula mana. Tapi itulah dia, point dia. Apa ni? Masa tu Aisyah tanyalah kan. Sayyidatina Aisyah tanya, Nabi kan, kau tak dapat lagi baik ke daripada Khadijah? Sebenarnya dia nak masukkan diri dia lah. Tapi Nabi kata tak ada siapa yang boleh challenge Khadijah. Sebab kan Khadijah ni dia cintakan aku masa keadaan orang lain tak sayang aku. Lepas tu dia kan ada lagu intim pasal Siti Khadijah tu kan. Lagu tu bagi saya, benda tu menerangkan hadis Nabi sebenarnya. Yang intim kata apa? Rasul keseorangan engkaulah teman, dia terpinggir engkau memilihnya, dia terbuang engkau menyayanginya, kerana iman kau sanggup berjuang. Kat situ sebenarnya intim menerangkan hadis Nabi dalam bentuk lagu, yang mana maksudnya adalah Siti Khadijah ni dia always be there for Rasulullah SAW. Ambil kau, kita ada lagi 2 minit nak tamat. Tu yang tak best tu kalau buat kat ni kan, dah ada masa. Okey, tak apa, kalau tamat ni kan, kita akan bagi lagi satu live. Sebab apa? Saya nak habiskan pasal bab Ahlul Bait tu. Sebab kita dah janji kita nak cerita sampai Ahlul Bait. So kita akan cerita sampai Ahlul Bait. Okey? Okay, saya habiskan kat sini kan. Saya akan buka balik baru. Okey? Allah. Yang Facebook punya sedap kan? Sebab apa? Facebook punya dia sentiasa berjalan je. Itu yang seronok tu. Kalau dengan Facebook ni, kalau dengan IG ni dia kurang sikit lah kan. Tapi sebab banyak orang muda guna IG. Jadi kita terpaksa juga guna IG. Okay, kita bagi masa untuk dalam 2 minit Hello Pepigom. Ya, di sini Pepigom, di sini Pepigom. Kita bagi masa dalam 2 minit je tu, bagi semua masuk. Allah, jangan panggil saya ustaz, malu lah. Tak adalah tahap ustaz pun. Saya cuma share apa ulama cakap je. Kalau ustaz tu dia tahap, dia punya ilmu alat tu memang sempurna betul. Tahap ilmu alat tu maksudnya apa ya? Ilmu alat ni maksudnya ilmu bahasa Arab dia, ilmu hadis dia, ilmu usul fiqh dia, semua memang hebat dah. Kan? Dan kalau baca kitab tu takkan salah baris. Saya punya tahap ni salah baris lagi kalau baca. Semalu sikit lah kalau nak kata ustaz tu. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, saya tunggu. Okay, kita mulakan lah Kita mula balik Okay. Fawaz dah masuk dah, Fawaz, respon sikit Fawaz. Kalau dah masuk, respon sikit. Nak bahan Fawaz ni. Semangat bahan Fawaz. Apple menjadi orang yang pertama masuk. Jangan main. Aimi masuk dah. Oh, Fawaz mungkin dia tak masuk dah kot. Dia dah penat kan. Okay, tap. Sambung balik kan tadi kan. So Fawaz masuk. Yeay, Fawaz masuk. Okay. Tap. Okay. So apa kata lepas tu ditanya pula haus lah tu kan. Untunglah kalau minum tak bunyi. Ni kalau kita minum bunyi. So dengar lagi bunyi air Selawat Allahumma salli ala Muhammad. Haus. Okay, tak. Okay.
Mana tadi kita baca dah? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, type. So okay. So kat situ kita dah nampak lah Sayyidatina Aisyah dengan Khadijah. Nampaknya Khadijah yang menang kan. Tapi kan Sayyidatina Aisyah ni dia nakal sikit tau. Yelah Sayyidatina Aisyah ni dia orang kata bini muda kan. So dia apa ni lah. Dia orang kata selalu jealous dengan Sayyidatina Khadijah. Biasa perempuan memang macam tu kan. Dia memang suka kuat jealous. Jealous tanda cemburu katanya. Okay, tak. So satu hari mak kita Sayyidatina Aisyah ni pergi jumpa Sayyidatina Fatimah. Ni saya baru baca tadi sementara menunggu maghrib. So dia pun kata kan, Fatimah nak tahu tak, aku ni dengan mak kau, aku lagi bagus tau. Sebab apa kan, mak kau, bapak kau kan kahwin dengan aku dalam keadaan kan aku anak dara, mak kau kahwin dalam keadaan mak kau janda kan. Mak kau dah maksudnya dah apa ni lah, dah jealous tanda cemburu. Serius tak tadi cakap jealous tanda cemburu? Alamak, gobloknya bahasa Melayunya. Jealous tanda cinta, cemburu tanda cinta. Jealous tanda love. Okay. So apa ni lah, Allahumma salli ala Muhammad. So masa time dapat tahu yang apa ni kan, masa time Siti Fatimah dengar tu kan, wah hati dia sedih lah kan. Apa orang cakap macam ni dekat apa ni, dekat apa mak tiri dia cakap macam ni kan kat mak dia kan. Dia pun pergi dah report dekat Rasulullah. Sekali Rasulullah cakap, hang balas balik macam ni. Okay. Dia masa kahwin dengan Abah kan, ni anda bagi mafhum kalam Rasulullah Dia masa kahwin dengan Abah kan, dia memang anak dara, tapi Abah kan dah duda. Tapi masa Abah kahwin dengan mak kau kan, Abah dara, as in Abah teruna. Mak kau walaupun mak kau apa ni kan, janda. So kat situ sebenarnya kan, mak kau dapat lagi baik daripada apa dia dapat. Dia dapat, kira masa tadi dapat Abah kan, Abah ex mak kau kan. Tapi masa Abah dengan mak kau, Abah lah apa ni, hanya mak kau lah yang pertama bertahta di hati Abah. Dia bagi tahu jawapan tu dekat Fatimah bawa hadis tu, jumpa Sayyidatina Aisyah, cakap. Lepas Sayyidatina Aisyah pun cakap, kau memang betul-betul anak bapak kau. Selamat kau pandai kan. Selamat kau pandai jawab. So menunjukkan kat situ gurauan antara anak beranak lah kan. Lepas tu masa time tu Syekh Nawawi bertanya pun, dia simpulkan apa sebenarnya, yang paling mulia kan, turutan dia macam ni. Mula-mula Khadijah, lepas Khadijah Fatimah, lepas Fatimah Aisyah radhiyallahu anhum wa alaihi salam. Okay. Nah, selesai pasal isu isteri-isteri Nabi. Isteri Nabi ada berapa? Semuanya ada 10. Dan ada 2 orang hamba tak silap Rasulullah SAW. Sayyari tu, kalau baca dalam kitab-kitab sirah ke, kitab-kitab Arab, Sayyari tu maksud dia adalah hamba. Okay. Tak. Lepas tu pergi pada ayat Ahlul Bait. Nah sekarang ayat ni menyebabkan, perkataan Ahlul Bait ni menyebabkan ulama' berbeza tafsiran. Satu yang kata Ahlul Bait ni adalah isteri Nabi. Sebab dalam konteks ni kan, Allah tengah cakap dengan isteri Nabi kan. So Ahlul Bait ni mestilah isteri Nabi. Lepas tu ada seorang sahabat nama dia Ikrimah. Ikrimah ni tak silap saya, dia mungkin anak Abu Jahal kot. Dia masukkan Ikrimah bin Abu Jahal kot maksudnya. Sebab dia kata kat situ Ikrimah, saya tak pasti Ikrimah mana kan. Sebab saya ni bukanlah ahli hadis kan. So saya tak adalah pergi buat takhrij kan. Tapi Ikrimah dia pergilah dia pernah cakap yang ayat tu memang turun untuk isteri-isteri Nabi kan. Tapi orang tanya dia, habis Ikrimah ayat tu bukan untuk orang lain ke, bukan untuk ahli bait yang lain ke? So dia kata, yang kat tang tu aku tak tahu. So kat situ ulama bagi tahu kan, kalau Imam Ibn Kathir dia kata dalam semua ulama Ahlussunnah sepakat ayat tu kan merujuk kepada isteri Nabi dalam konteks ni. Dalam konteks ni ayat tu adalah untuk isteri Nabi. Tapi kat sini lah beza kita dengan Syiah kan. Syiah kata tak, ayat tu bukan untuk isteri Nabi. Ayat tu adalah untuk Ali, Fatimah, Hasan, Husain dengan Rasulullah alaihi salam. Okey, alaihim salam. Okey. So masa ana baca kan, ana jumpa bila ana buat perbandingan semua kan, sebenarnya ulama Ahlussunnah
kan, tak menafikan pun pasal ayat tu untuk Ahlul Bait juga. Tapi masa dikatakan masa ayat ni mula-mula turun, ayat tu tak merujuk dulu pada Ahlul Bait yang 5 orang tu, tapi merujuk kepada isteri-isteri Nabi alaihim uh, radahu mardahu. Okay, tak? So Ahlul Bait ni apa secara istilah dia kan? Ahlul Bait ni maksudnya adalah ahli rumah. So ahli rumah ni siapa dia? Maka saya bagi secara ringkasan lah secara keseluruhan ringkasan dia apa? Ahlul Bait ni adalah dicadangkan ulama ada 4 golongan ke 5 golongan. Okey, yang pertama golongan dia siapa? Yang pertama adalah Ali. Sebenarnya yang pertama Rasulullah SAW, Fatimah, Ali, Hasan, Hussein. Kenapa macam mana dapat kesimpulan ni? Sebab apa Rasulullah SAW kata ayat tu surat apa? Rasulullah bacakan ada salah satu apa ni lah. Saya tengok Durrul Mansur rasanya. Sebab Durrul Mansur ni nanti saya ceritakan setiap kitab hadis ni macam setiap kitab tafsir ni supaya nanti siapa yang berniat nak baca tafsir dia faham cara nak baca tafsir. Patutnya cerita kat awal tapi saya nak ambil mood tadi kan. Okey, tab. So saya nak cerita kisah-kisah semua. Okey, tab. So Ahlul Bait ni kan, yang pertama ulama klasifikasikan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ulama Syiah tak ada apa ni lah. Tak ada tawar-tawar menawar dah. Ulama Syiah dia memang orang kata istilah Indonesia dia orang kata apa? Harga mati. Kan? Harga mati. Apa dia harga mati yang ulama Syiah kata? Ahlul Bait itu adalah Ali, Fatimah, Hasan, Hussein, Rasulullah SAW. Itu saja Ahlul Bait, tak ada yang lain. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah dia kata itu peringkat pertama 5 orang tu. Kan? Dan hadis dia pun banyak. Dan maksudnya kita tak boleh nak menafikan diorang tu adalah Ahlul Bait. Kan? Yang kena-mengena dengan Quran, dengan Al-Quran ni. Sebab apa? Hadis tentangnya tu, hadisnya tentangnya pun mutawatir. Hadisnya tu banyak jalur sanad. Kan? Dan mana tak boleh nak nafikan kewujudan hadis tu. Okey. Lepas tu pula Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang dikatakan Ahlul Bait ni? Yang dikatakan Ahlul Bait ni juga satu lagi adalah isteri-isteri Nabi. Sebab apa dalam konteks ayat ni kan Allah ceritakan juga tentang isteri-isteri Nabi. Okey. Pun ada hadis tu juga. Lepas tu yang ketiga adalah semua zuriat-zuriat Nabi SAW sampai sekarang. Kira Habib-Habib kan, yang keturunan-keturunan Sayyid. Macam yang buat poster ni kan, dia adalah Ahlul Bait. Kenapa saya kata dia Ahlul Bait? Sebab dia adalah keturunan Sayyid. Nama dia adalah Sayyid Haziq. Hafizallahu ta'ala. Kita doakan supaya umur dia panjang, supaya dia boleh buat poster lagi cantik untuk Perfigom. Cerita. Okey. Dan Habib-Habib tu semua adalah Ahlul Bait. Sebab tu kita kata ulama Ahlul Bait kan, menunjuk pada Ahlul Bait. Menunjuk pada Habib-Habib. Bukan Habib-Habib je lah, semua yang ada Sayyid tu lah. Kan? Dan juga saya dah bagi berapa tu? Yang pertama adalah 5 orang tu. Yang kedua adalah isteri Nabi. Yang ketiga adalah apa ni? Oh, ahli first tadi siapa Ahlul Bait? Okey, yang pertama adalah okey, tulis Yang pertama Allah, kita tandas pula. Okey, yang pertama Ahlul Bait ni kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah 5 orang. Siapa 5 orang tu? Ali, Fatimah, Hasan, Hussein dan juga Rasulullah SAW. Saya dulu pernah buat lagu benda ni. Tapi saya punya lagu tak ada siapa nak ambil. Sedih kan saya? So saya punya buat apa ni? Dia punya rentak dia. Dia kata Ali, Fatimah, Hasan, Hussein. Wal Mustafa Ali, Fatimah, Hasan, Hussein. Hasan, Hussein. Wal Mustafa itratun nubuwah. Wa yarith itratun nubuwah. Wa yahmiluna al-hikmah. Safinatun najah lil ummah. Kenapa saya kata dia Safinatun najah? Sebab Rasulullah sendiri kata kan, aku punya Ahlul Bait ni bagaikan kapal. Kan, siapa yang naik dia akan selamat. Dan dalam masa yang sama Rasulullah SAW kata sahabat-sahabat aku bagaikan bintang. So kalau kita dekat tengah laut, kita perlukan 2 benda. Satu kita perlukan kapal, satu kita perlukan bintang. So kita perlukan Ahlul Bait Nabi. Dalam masa yang sama kita perlukan bintang. Kalau kita ambil salah satu je, tak selamat juga. Contohnya kalau orang tu ambil Ahlul Bait je kan, dia tak nak ambil sahabat.
Ha. Nanti jadi dia apa? Jadi dia adalah dia dekat tengah laut, dia tak tenggelam. Tapi dia akan sesat juga sebab apa? Tak ada bintang, kan? Tapi kalau dia ambil bintang je tanpa ambil kapal, lagi payah. Sebab apa? Sebab tak kena nak berenang ikut bintang tu. So nak tak nak kena ambil dua-dua, dan itulah dia manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau orang-orang nasibi, kan, orang-orang yang anti kepada keluarga Rasulullah macam Bani Umayyah, Bani Abbas semua tu, kecuali beberapa khalifah tak anti lah. Tapi majoriti diorang anti Ahlul Bait, kan. Kita gelar sebagai kaum nasibi, dan banyak juga ulama-ulama nasibi. Dan sekarang pun saya rasa banyak ulama nasibi. Cumanya diorang dalam tanda petik bertakiyah lah. Diorang macam apa ni orang kata, mengacah-ngacah macam diorang sayang Ahlul Bait, tapi sebenarnya diorang banyak sengaja je diorang nak riwayat-riwayatkan benda-benda yang memburuk-burukkan Ahlul Bait dan menafi-nafikan hak Ahlul Bait, dan benda ni Rasulullah SAW kecam dalam hadis dia. Okey. Satu golongan, kan, ambillah belah kiri adalah golongan yang mengatakan bahawa Ahlul Bait ni kita tak perlukan. Kita benci Ahlul Bait. Dan golongan ni adalah golongan, senang cerita saya kata Bani Umayyah. Sebab Bani Umayyah ni yang paling banyak sekali bunuh keturunan-keturunan Nabi ni. Tapi last sekali diorang yang akhirnya putus keturunan sampai sekarang. Dan yang kedua Bani Abbas. Bani Abbas pun sama juga. Ada soalan? Cuba tanya balik soalan tu. Soalan tu tanya kat mana? Tak apalah, kan? Okey. Okey, yang pertama Bani Umayyah, yang kedua kita dapat tengok kat Bani Abbas lah. Bani Abbas ni walaupun nak kata dua-dua ni apa? Dua-dua ni Bani Abbas ni nak kata dia sebahagian daripada Ahlul Bait juga, sebab diorang keturunan Abbas, kan. Oh, tapi dia punya serang keturunan Sayyidina Ali gila lah, lagi gila daripada Bani Umayyah. Sebab tu orang kata kadang-kadang kita punya cousin ni lagi teruk buat kat kita daripada orang asing, daripada orang luar, kan. So okey. Sorry lah, tak berapa pandai main IG sebenarnya. Kenapa Syiah tak suka Sayyidatina Aisyah? Okey. Okey, kenapa Syiah tak suka Sayyidatina Aisyah? Sabar sebelum kita pergi kat situ. Okey, so dan diorang ni banyak memasukkan hadis sampai memburuk-burukkan Ahlul Bait. Sampai tahap dekat atas mimbar dulu orang laknat Ahlul Bait. Dan sedih lah kalau baca Allah. Saya baca Nurul Zalam ni, kan. Apa? Syarah Aqidatul apa ni? Syarah Aqidatul Awam, kan. Dia ada cerita pasal orang kata apa ni? Pasal bahawa Ahlul Bait dan kekejaman yang kena kat orang pasal Karbala semua tu. Dan dalam hadis pun, kan, saya masa baca tu, Allah, dalam Durrul Mansur rasanya. Dia ceritakan, kan, Sayyidina Hasan ni masa time dia solat, dia kena tikam tau dekat dia punya peha dia. Lepas dia kena tikam tu, beberapa hari lepas tu dia pergi naik mimbar. So dia kata, apa ni, korang kenal tak, korang pernah dengar tak ayat ni? Dia pun baca, innama yuridukumullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Korang tahu tak siapa dia Ahlul Bait tu, kan? Ahlul Bait tu adalah aku, Sayyidina Hasan kata. Lepas tu anak Sayyidina Husain, nama dia Ali bin Husain, digelar sebagai Zainal Abidin, dan daripada dia itulah Habib-Habib dapat nama Ali Zainal Abidin semua ambil daripada yang asal dia, yakni tok nenek dia orang, yakni Ali bin Husain bin Ali ataupun Ali bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah SAW. So Ali bin Husain ni masa yang lepas peristiwa Karbala tu, dia dibawa dia nak kata dia anti macam dia, apa ni, dia baik dengan Syiah. Mungkin dia baik dengan Syiah tapi dia tak baik dengan Ahlul Bait. Sebab apa? Dia memang banyak bunuh keturunan-keturunan Nabi. Dia orang penjara, kan. Banyaklah yang kena. Sampaikan tahap kalau baca sejarah kita akan tengok lah macam mana banyak keturunan Rasulullah ni, kan, yang kena teruk. Dan antara orang yang syahid, kita boleh katakan dia syahid sebab meriwayatkan hadis Sayyidina Ali daripada Sayyidina Ali, adalah Imam Nasa'i. Imam Nasa'i tu, kan, dia dibacakan, dia buat satu kitab, nama kitab itu Khasa'is. Dan kalau buka dekat Jakim pun, Jakim bagi tahu Khasa'is tu adalah kitab dia yang paling hebat. Tapi kitab tu yang bawa malang kat dia, bawa sial kat dia. Sebab apa? Dia tulis kitab tu, dia mati, kan, dia meninggal kena bunuh. Sebab apa? Sebab dia riwayatkan hadis pasal keutamaan Sayyidina Ali. Lepas tu masa Sayyidina
Ali bin Hussein ni kan, masa tahun lepas peristiwa Karbala tu, dia dibawa depan depan istana Umayyah, orang baling tomato, baling buah, baling macam-macam kat orang. Lepas tu dia pun kata, korang kenal tak kami ni, korang pernah dengar tak ayat ni kan, innama yuridullahu liyuthba'ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Dia kata ayat tu sebenarnya untuk kita orang. Lepas tu dia kata, adakah korang ni semua ahli Muhammad, adakah korang ni semua keluarga Muhammad? Naam, nahnu min ali Muhammad, kami adalah orang daripada kalangan ahli Muhammad. Dan daripada hadis tu lah akhirnya kita kata, ulama-ulama ahlu sunnah kata itulah buktinya keturunan Nabi pun dianggap sebagai ahlul bait. Nah, suatu sisi orang yang benci gila ahlul bait kan, ni kita kata sesuatu sebagai nasibi. Satu lagi sisi orang yang benci sahabat. Nah, golongan ni pula adalah golongan Syiah. Nah, kenapa Syiah ni dia anti sahabat? Okay, first kita pergi pada soalan Aimi dulu. Kenapa dia anti Sayyidatina Aisyah? Okay, sebabnya diorang ni kan mengaku, diorang claim yang diorang ni paling sayang Sayyidina Ali, paling ikut Sayyidina Ali. So dikecam Sayyidatina Aisyah sebab Sayyidatina Aisyah lancarkan perang Jamal. Perang Jamal ni adalah perang unta, di mana perang unta ni berlaku sebabkan fitnah yang berlaku zaman tu. Diorang kata Sayyidina Ali yang punca pembunuhan Sayyidina Uthman. Lepas tu Sayyidatina Aisyah nak minta penjelasan, tapi Sayyidina Ali kata kena stay kat rumah kan. Tapi tak nak dia kata sekarang ni semua orang dah tengah gawat Ali, kau kena jawab kan. Lepas tu Sayyidina Ali kata kalau kau tu juga kita akan perang kan. Last sekali terjadilah juga perang tu kan. Dan masa tu lah Sayyidina Ali, masa time perang-perang tu, Sayyidina Ali kata dekat Sayyidatina Aisyah, bukan Rasulullah SAW dah kata bukan kau dah diturunkan ayat kat kau kan, waqarna fi buyutikunna. Sebab tu dah diriwayatkan dalam Durul Mansur kan, ketika Sayyidatina Aisyah baca balik ayat ni kan, lepas peristiwa perang Jamal tu, dia baca balik ayat ni kan, dia menangis sampai himar dia basah. Atau dalam hadis disebutkan taballa himar. Taballa maksud dia apa? Taballa ni maksud dia jadi lembab. Maksudnya kalau kita pegang himar itu kan, ada air, berair tangan kita, maksudnya boleh perah semua. Taballa maksudnya dia nangis tu memang nangis teruk kan, dia bukan nangis biasa-biasa. Sebab dia kata apa, dia menyesal berlakunya perang Jamal tu kan. Sebab apa? Sebab fitnah yang orang sebarkan. Sebab itulah orang kata kita ni orang Islam kan, kalau dapat tahu benda buruk, jangan sebar kat orang. Sebab kalau benda tu jadi fitnah kan, lagi masalah. Kenapa Syiah tak suka Abu Bakar? Adakah sebab Sayyidina Ali tak jadi pemerintah waktu tu? Kenapa nak sangatnya? Okey. Ni sebenarnya Aimi ni soalan Usuluddin Sam 1. Okey, tak apa. Kita jawab juga supaya sesiapa yang tu tak dapat tahu Sebabnya Syiah mendakwa yang ketika Rasulullah SAW kata inni taraktu fikum thaqalain kan, yang apa, pertama kitabullah, yang kedua tu wa itrati ahli baiti kan, uzkurukum fi ahli baiti astaghfirullahalazim, uzkurukum fi ahli baiti. 3 kali Rasulullah sebut kan, menunjukkan Rasulullah SAW nak kata pemerintahan tu kena bagi pada Sayyidina Ali. Tapi ulama Ahlussunnah kata kan, itu yang Rasulullah maksudkan adalah kecintaan, dan juga kan tak bermaksud pemerintahan, dia jadi sebab ilmu. Sebab apa? Sepanjang pemerintahan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, saya tak pasti sebab saya jarang baca cerita-cerita sejarah Sayyidina Osman, sebab tak banyak diriwayatkan pun. Masa Sayyidina Osman ni yang paling lama, tapi sebabkan tangan-tangan manusia menyebabkan sejarah Sayyidina Osman ni banyak hilang kan, antara semua sejarah. Tapi Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar ni memang rapat dengan Sayyidina Ali dan banyak ambil nasihat daripada Sayyidina Ali sepanjang pemerintahan diorang. Dan juga Sayyidina Umar ni dengan Sayyidina Abu Bakar banyak kali kata laula Ali la halakal Umar, laula Ali la halakal apa ni kata. Sayyidina Abu Bakar kata tak ingat. Tapi maksudnya diorang dulu memang semua ni rapat, semua sahabat-sahabat ni rapat. Tapi kaum Syiah ni dia kata Abu Bakar ni telah merampas hak, dan dibacakan orang kata dibacakan orang kata istilah bahasa Melayu dia, istilah bahasa Arab tu takziah. Dia macam baca satu kisah sedih kan, yang menyatakan bahawa Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ni merampas kuasa Sayyidina Ali tu pada Sakifah Bani Sa'adah. Dan juga dia buat cerita pasal
yang Sayyidatina Fatimah dibunuh oleh Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. So kat situ dia sebenarnya cerita dia ni berpunca daripada teks sejarah lah, pencanggahan teks sejarah. Yang mana ada satu zaman tu sebenarnya zaman yang mana terlampau banyak fitnah tau. Terlampau banyak hadis palsu direka. Sebab tu lah last sekali ulama Ahlussunnah decide kan, okey kita buat satu disiplin, kita bagi nama ilmu rijal. Ilmu rijal ni apa? Kita siapa-siapa yang riwayatkan hadis kita kena bagi tahu apa ulama cakap pasal dia. Kat situ lah lahirnya ilmu rijal. Menariknya pasal ilmu rijal ni kan, dulu orang Syiah kata itu adalah trik Sunni untuk menyebabkan hadis-hadis Ahlul Bait ni disorok kan. Tapi finally sebenarnya sekarang ni dalam perkembangan ilmu sekarang, ilmu rijal tu digunakan oleh mujtahid-mujtahid Syiah. Tapi dia buat version orang lah. Tapi dia tiru yang apa ni? Dia tiru yang Ahlussunnah punya. Itulah kita kata Ahlussunnah ni kan, macam mana pun orang buruk-buruk kat Ahlussunnah, orang buruk kat Asy'ariyah semua ni kan, finally semua orang akan ikut kita juga kan. Misalnya sekarang ni ada Wahabi semua kan, duk kata itu kata ini, Syiah kata itu kata ini. Last sekali ambil daripada siapa? Ambil daripada kita juga. Misalnya Wahabi kan, duk ya kata itu ini. Last sekali bila ambil hadis siapa? Imam Nawawi. Ambil siapa? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar tu semua siapa kalau bukan Asy'ariyah? Orang Asy'ariyah. Lepas tu banyaklah lagi. Masa saya pernah buat kajian masa form 6 dalam Usuluddin, saya buat kajian pasal perbandingan tafsir Sunni Syiah. Ilmu tafsir dalam Syiah hampir tak berkembang. Bagi saya minum dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu semua diam kan, tak respon lah. Ilmu tafsir dalam bidang Syiah ni kan, dalam kajian saya hampir tak berkembang. Tapi dia berkembang sebab apa? Sebab akhirnya ada beberapa ulama Syiah zaman-zaman sebelum Khomeini yang tu lah. Saya sebut Khomeini sebab tu yang kenal kan. Masa tu ada Ayatullah Bakir Sadar, Ayatullah Bakir Hakim, Allamah Tabatabai sendiri kan. Dia tengok cara Sunni buat ilmu tafsir, dia masukkan dalam Syiah. Sebab tu lah kalau baca tafsir Mizan kan, siapa yang ada kemampuan ilmu akidah dia kuat dan dia boleh baca bahasa Arab, kalau buka tafsir Mizan kat internet ada kan, semua nak blur, takkan tak boleh minum air ya Rabbi bil Mustafa. Tapi tu lah kalau baca dekat tafsir Mizan kan, memang cara dia tulis tu adalah cara Ahlussunnah tulis. Cara Ahlussunnah tulis kitab hadis. Kat situlah kita kata Ahlussunnah ni nak macam mana pun sampaikan ahli syariati. Ahli syariati ni dia ni antara intelektual Iran tau dan Syiah. Dan dia punya kitab dia tu memang dia punya idea-idea intelektual dia tu tak lepas daripada ideologi Syiah. Tapi ahli syariati dia cakap apa tau? Kalau tak adalah, kalau saya tak sebut sumber dia daripada Syiah dan saya sebut daripada Ahlussunnah kan, itu diterima. Sebab apa? Sebab dia kata Syiah ni punya ilmu asal-asalnya daripada Ahlussunnah juga. Nampak kat situ. Saya masa baca tu macam, oh, tak cerita orang apa ni Syiah ni tak cerita ahli syariati cakap sini kan. Di mana ahli syariati kata ilmu Syiah ni asal daripada Ahlussunnah juga. So faham tak Aimi? Kenapa diorang punya berlaku pertelingkahan antara Sunni Syiah tu? Sebentar dia tunggu jawapan tu kan, nak minum air tu. Faham tak? Faham macam respon sikit. Bayu pagi meniup lembut. Faham tak Ami penjelasannya tu? Kira isu dia adalah isu sejarah lah. Dan isu periwayatan. Berbeza periwayatan dalam Sunni dan Syiah tu kan, menyebabkan berlakunya benda tu. Tapi memang sebenarnya jalan yang paling selamat adalah kita terima bunyi juga Kau ajar. So jalan yang paling selamat adalah kita masuk dalam Ahlussunnah kan. Kita kata berpeganglah pada Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab apa? Ahlussunnah wal Jamaah ni dia ambil dua-dua. Dia ambil sahabat, dia ambil Ahlul Bait. Dan takkan rugi. Setengah orang kan
benda ni antum boleh tengok lah lepas ni kan. Mana-mana banyak orang kan. Ya kata apa ni. Ya kata apa sayang Ahlul Bait, sayang Ahlul Bait. Tapi diorang akan banyak meriwayatkan hadis memburuk-burukkan Ahlul Bait. Kan, hadis palsu yang memburuk-burukkan Ahlul Bait. Benda tu tak elok. Dan ulama Ahlus Sunnah memang kamu nak tahu ulama Ahlus Sunnah ni kan. Tengoklah pada manhaj Al-Azhar. Al-Azhar dia memang akan ceritakan. Okay, so saya rasa faham kot pasal Ahlul Bait. Okay, saya ulang balik Ahlul Bait ni apa dalam perspektif Ahlus Sunnah. Dalam Syiah Ahlul Bait ni ada 5 je. Okay, apa ya? Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Rasulullah SAW Al-Mustafa. Lepas tu dalam Ahlus Sunnah dia kata itu golongan pertama kan. Ahlul Bait yang pertama kan adalah 5 orang tu. Hadis yang sebut tentang 5 tu pun mutawatir. Okey, yang kedua pula adalah Sayyidatina Sadatina Ummahatul Mukminin. Para isteri-isteri Nabi, para mak-mak kita. Ingat jangan sekadar sebut isteri Nabi. Kalau sebut isteri Nabi tu itu biadab tu. Kita kena ingat yang dua orang ni semua adalah siapa? Dua orang ni semua adalah adalah mak-mak kita, mak-mak orang beriman. Okey, yang ketiga pula adalah siapa? Yang ketiga adalah orang-orang yang keturunan diorang, keturunan Nabi SAW. Yang keempat adalah keluarga Abbas, keluarga Ja'far, keluarga Ali. 3 keluarga. Okey, yang kelima pula siapa? Yang kelima pula semua orang-orang yang soleh. Semua orang-orang soleh dianggap sebagai Ahlul Bait. Masalah dekat sini adalah kalau kita nak faham yang kelima tu, kita jangan faham kita boleh mengaku kita Ahlul Bait. Tapi kita doakanlah supaya kita digolongkan dalam Ahlul Bait. Sebab siapa yang masuk yang Ahlul Bait ni maksudnya memang Rasulullah anggap adalah orang-orang yang soleh. Apa bukti dia? Bukti dia adalah Sayyidina Salman dan juga Sayyidina Maqatil ke nama dia. Tak ingatlah. Tapi ada beberapa orang sahabat lah yang Rasulullah SAW kata, engkau pun daripada keluarga aku. Dan Rasulullah memang cakap siapa yang kiranya ulama-ulama memang cakap siapa yang sayang pada Nabi SAW dan ikut Nabi SAW, dia dianggap sebagai keluarga dia. Dan ini kita dapat tengok juga daripada siapa? Daripada Nabi Ibrahim punya kalam dalam Quran, di mana Nabi Ibrahim kata wa man tabi'ani fa innahu minni. Maksud dia apa? Siapa yang ikut aku, dia sebahagian daripada aku. So kat situlah kan, kalau kita berselawat, selawat yang paling baik selawat apa? Selawat Nabi Ibrahim. Walau antum tafhamuna lughatan arabiyyah qad jadaltu ma'a syi'ah wa hum yaqulun limadha asy-syafi'iyyun yatalaffaz salawatul ibrahimiyyah fi tahiyatul akhir kan, walaysa min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam kan, walakin bal salawatul ibrahimiyyah موجود وورد من أحاديث الذين يتكلمون في باب أهل البيت. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل البيت من آل إبراهيم. Okay. So yang selawat paling baik adalah selawat Nabi Ibrahim kan. Bacalah selawat Nabi Ibrahim tu kan. Itu memang selawat paling baik. Dan siapa yang menafikan selawat Nabi Ibrahim adalah selawat yang paling baik kan, dia boleh jatuh kafir. Sebab apa? Selawat Nabi Ibrahim tu dapat daripada Rasulullah SAW. Siapa yang menafikan kalam Rasulullah SAW yang terbaik, jadi kafir dia. Senang je dia punya konsep. Okay. Okay, so itulah dia. Sekarang ni kita kenal lah Ahlul Bait dalam Ahlus Sunnah ada 5. Qarn tu maksud dia ada 3. Hadis ni cerita Al-Quran ni cerita tentang adab-adab seorang perempuan. Yang mana okey, walaupun asal-asal dia bagi pada isteri Nabi, tapi adab tu lah sekali sampai pada semua orang. Baca sikit apa tu? Tapi tu ada. Asal-asal dia untuk apa ni, untuk isteri-isteri Nabi, tapi lepas tu diberikan untuk semua perempuan yang beriman, semua kena ikut arahan Allah SWT dalam Suratul Ahzab ayat 333. Macam tu. Okey. Baca apa tu Fawaz?
Oh, selawat Nabi Ibrahim yang tu, yang masa tahiyat tu, yang apa ni? Uh, pasal kenapa lupa tiba-tiba kan selawat Nabi Ibrahim kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan Rasulullah SAW kata wa ahlul baiti ahaq. Maksud dia apa? Keluarga aku ni yang paling berhak. Kan? Maksud dia dan sebenarnya ulama macam Sidi Abdullah Al-Ghumari kan, dia ni muhaddis yang mengajar dekat Al-Azhar. Dia kata kita paling baik selawat adalah selawat macam tu. Dan juga kalau tak mampu selawat yang tu kan, baca selawat yang ni, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jangan tinggal perkataan ali Muhammad tu. Dan ada implikasi kalau kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sahbihi wasallam dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Antara dua ni, Sidi Abdullah Al-Ghumari dia kata sebenarnya Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad lebih baik. Sebab apa? Kalau kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sahbihi Muhammad kan, ada perkataan sahabat kat situ, kita telah menspesifikkan selawat tu untuk Ali Muhammad tu hanya terhad pada keluarga Nabi secara darah dan juga secara tazwij, secara perkahwinan, yakni isteri Nabi dengan yakni mak kita dengan keturunan-keturunan dia. Satu lagi isteri Nabi dengan keturunan dengan kerabat Nabi kan. Tapi kalau kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kan, dia akan dapat untuk semua. Semua orang beriman akan dapat saham tu. So amalkan kalau boleh setiap hari 100 kali selawat. Tu paling minimum lah. Siapa yang nak mengaku cintakan Nabi, sehari minimum 100 kali. Okey. Dan macam mana nak selawat 100 kali ni? Senang je, ambil tasbih kan. Tasbih tu dia consist of 99 beats kan. So baca je guna tasbih tu, dah habis tu kan, habis 99 kali, tambah satu kali selawat, settle 100. Tu minimum kan. Dan selawat ni banyak lah fadilat selawat. Okey, saya nak tutup dengan apa? Saya nak tutup dengan kalam Syekh Ali Jumaah. Sekali lagi, siapa yang boleh baca Arab, kalau boleh beli buku ni. Buku ni tajuk dia adalah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana Syekh Ali Jumaah kan, hafizahullah taala, Syekh Nuruddin Ali Jumaah. Kenapa kita sebut Nuruddin? Nuruddin tu adalah laqab bagi sesiapa yang mempunyai nama Ali. Bagi siapa yang nama Muhammad, disebut sebagai Syamsuddin. Bagi siapa yang nama dia Ahmad, disebut sebagai Allahumma salli ala Muhammad, Syihabuddin. So macam contohnya Saiful kan, Saiful Muhammad Saiful Nizam. So dia akan disebut nama dia sebagai kalau dia contoh dia jadi ulama faqih lah kan, faqih, hadith, muhaddith kan. Masya-Allah, tabarakallah, amin. So kalau contohnya Saiful jadi apa ni, jadi ulama kan, akan disebut nama dia macam mana? Syekh Syamsuddin Muhammad Saiful Nizam. Menunjukkan nama dia adalah Muhammad. Kalau contohnya macam orang macam Syekh Ali Jumaah ni, sebab nama dia memang Ali, maka disebutlah nama dia sebagai Nuruddin Ali Jumaah. Nah, Syekh Nuruddin dia ada tulis pasal kitab Ahlussunnah wal Jamaah ni, yang mana kitab ni diceritakan apa yang, kalau kita kata kita Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang kita percaya secara ringkas supaya orang tahu apa dia akidah Ahlussunnah wal Jamaah tu. Dan insya-Allah kalau ada kesempatan, mungkin saya akan selalu buat siri-siri sharing daripada kitab ni supaya kita tahu akidah kita. Dan salah satu bab yang dimasukkan di sini adalah i'tiqad, yakni i'tiqad A, i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah fi zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin wa fi ahlil bait. Di mana dia kata kan, kita kena sayang keluarga-keluarga, kita kena sayang, kena percaya, kena beriman bahawa semua mak-mak kita ni kan, yakni orang apa, yakni Allahumma salli ala Muhammad, semua isteri-isteri Nabi, yakni mak kita, orang beriman, dianggap sebagai suci sebab ayat ni, wa tahirakum tathira. Dan juga ahlul bait juga dianggap sebagai suci. Suci daripada apa? Suci daripada dosa. Bukan maksud diorang ni maksum, tapi maksudnya diorang ni mahfuz minad danas, dijaga oleh Allah daripada segala dosa. Dan juga diorang ni tidak melakukan dosa-dosa besar. Dan banyak lagi syarah-syarah lain yang sebenarnya kita boleh bincangkan, tapi saya tak nak jadi terlampau panjang sehingga akhirnya memenatkan tu belas kali tu tak ingat apa-apa. Okey, sebelum saya ending, saya nak saya dah bagi tahu tadi apa kata Syekh Ali Jumaah tentang akidah ni, akidah Ahlussunnah, di mana kita kena sayang isteri Nabi, kita kena sayang ahlul bait Nabi.
Kan? Jangan nanti sesiapa kalau kita dengar orang tu kata dia sayang Ahlul Bait, kita kata, oh ni Syiah ni. Itu salah. Itu namanya kau yang bodoh, tak belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey? Tu kalau siapa yang tak pandai Arab, as in macamlah kita pandai sangat je tak. Tapi maksudnya siapa yang baru nak jinak-jinak belajar Arab, kan? Dan dia punya Arab biasa dengan Arab moden, guna kitab ni. Tapi siapa yang nak belajar Arab, siapa yang dia rasa nak tingkatkan Arab dia supaya dia boleh biasa dengan turas, baca kitab ni, Nurul Zalam. Nurul Zalam dia jadi turas. Yang ni belum turas lagi, baru diprint tahun lepas. Seronok kitab ni. Ana memang banyak istifadah daripada kitab ni, walaupun kitab dia tu nipis-nipis. Dia cerita dia tu sekejap-sekejap je. Tapi kita boleh bila baca tu teringat balik apa kita talaki dengan guru-guru kita. Okey, so ana nak ringkaskan. Okey, yang pertama apa maksud korna? Korna yang pertama adalah duduk rumah, stay at home. Yang kedua, be modest. Yang ketiga, jadilah penyejuk mata. Okay. Ingat, sesiapa jadi isteri, sesiapa jadi anak perempuan pun, kan? Duduk rumah, berwibawa lah, kan? Sejukkan hati mak ayah. Macam tu. Dan ayat ni dia cerita tentang apa? Ayat ni cerita tentang adab-adab perempuan. Dalam masa yang sama dia cerita juga adab lelaki lah. Sebab pasal tabarruj tu kan. Dan yang ketiga, siapa di isteri-isteri Nabi? Isteri-isteri Nabi ada 10 orang. Yang paling dicintainya siapa? Yang paling dicintainya adalah Sayyidatina Khadijah. Lepas Khadijah siapa? Lepas Khadijah, Aisyah. Lepas Aisyah siapa? Ummu Salamah. Lepas tu pergi pada isteri-isteri Nabi yang lain. Okey, Ahlul Bait pula siapa? Ahlul Bait tu ada 5. Yang pertama siapa golongan dia? Golongan dia adalah 5 Ahlul Bait yang utama, yakni Ali, Fatimah, Hasan, Husain wal Mustafa. Man Mustafa? Mustafa Rasulullah SAW, yakni Nabi SAW. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah isteri-isteri Nabi, Ummahatul Mukminin. Yang ketiga adalah siapa? Yang ketiga adalah zuriat-zuriat Nabi SAW. Yang keempat adalah siapa? Yang keempat adalah keluarga Ali, keluarga Abbas, keluarga Ja'far bin Abi Talib. Semua keluarga Abi Talib tu dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai Allahumma salli ala Muhammad. Dianggap sebagai Ahlul Bait. Di mana diorang ni haram dapat sedekah. Kira kalau kamu semua tahu sesiapa yang fakir, kan, di kalangan Said-Said ni, jangan bagi sedekah. Tapi bagilah hadiah. Bagi dengan niat hadiah. Dengan niat nak mengeratkan silaturahim, dengan niat juga nak, orang kata apa, menjaga air muka keluarga Rasulullah SAW. Okey? Dan jangan bagi orang sampai tahap minta sedekah. Kalau siapa keturunan Ahlul Bait sampai terpaksa minta sedekah, kan, berdosa orang-orang yang bukan Ahlul Bait ni, yang bukan keturunan Nabi ni. Dalam mazhab Syafi'i kita memang tegas, kita kata tak boleh terima, tak boleh bagi diorang zakat. Sebab apa? Kita kena pastikan yang diorang tu tak perlu pada zakat. Menunjukkan kalau diorang meniaga, kita support. Kalau diorang bekerja, kalau diorang minta kerja, kita bagi. Macam tu. Jangan sampai menyebabkan orang tu miskin. Tak boleh macam tu. Okey? Antara Said yang terkenal, antaranya tentulah Sharifah Aini. Kan? Siapa lagi? Abam. Kan? Said Mukhtar namanya. Dan banyak lagi lah sadat-sadat yang terkenal. Habib-Habib semua tu. Said Hussein, Said Naqib semua tu kan. Tu semua sadat tu. Tu semua keturunan Nabi tu. Dan juga jangan pula kita jadi orang yang kalau dengar keturunan Nabi buat salah, kan main nanti kita cakap, kan, tengok tu, nama je keturunan Nabi, perangai hawau. Tak boleh macam tu. Haram jadi dia. Kalau contohnya kita nampak dia Habib buat dosa pun, jangan kita kata harap keturunan Nabi. Jangan kaitkan dosa dia dengan Nabi. Kan? Kalau kamu buat macam tu, kamu dah kurang ajar dengan Rasulullah SAW. Dan satu lagi, yang kelima siapa Ahlul Bait? Yang kelima adalah orang-orang beriman yang cintakan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bisawab. Kita tutup perbincangan kita dengan ada soalan lagi ke? Kalau ada soalan saya jawab dulu. Bagi masa dalam 10 saat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, tak ada soalan. Okey, kita tutup majlis kita dengan tafsir kafarah dan suratul Al serta salawat kepada Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la fi innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa sallu. اللهم صل أفضل الصلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وصل اللهم على محمد وعلى محمد
Jazallahu Muhammad wa ali Muhammad ma hum ahluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nak tutup Oh, okey atas. Oh, lupa nak tutup sini. Okey, terima kasih banyak bagi siapa yang tetap mendengar, yang lagi 2 orang ni. Masya-Allah, semoga Allah merahmati semua yang hadir, yang mendengar, dan semoga semua mendapat manfaat daripada apa yang didengar. Okey. Itu je. Assalamualaikum. Terima kasih dengar.